الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من النبيين والمرسلين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من النبيين والمرسلين خصوصيا لمؤلف كتاب Penawar Bagi Hati الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي على هذه النية شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Tengok di awal tu, mula-mula di luar tu, di luar pun boleh, dalam dia tu pun ada juga. Penawar bagi hati. Ini ialah sebuah kitab. Kita baca kitab Penawar Bagi Hati dulu. Jadi bermula ini ialah sebuah kitab yang dinamakan dia Penawar Bagi Hati. Penawar bahasa lama lah. Kalau bahasa baru kita duk biasa guna ubat. Ubat bagi hati. Jadi makna katanya hati kita pun sakit juga. Kan? Kalau tak sakit, pasal apa dia nak suruh makan ubat ni? Kan? Jadi makna katanya bagi hati yang berpenyakit mesti diubat. Maka dinamakanlah kitab ni ubat, nak mengubat akan penyakit hati. Hati ni maksudnya qalbi. Lagi hati, faham hati tu. Maknanya jantung kita. Dia ada jantung sanubari, dia ada jantung ruhani. Hati yang macam mana yang kita nak ubat ni? Iaitu hati ruhani kita. Obat untuk penyakit jiwa, obat untuk penyakit roh. Tu maksud dia. Bukan ubat untuk penyakit jantung. Itu kena pergi IJN tu.
Kitab ni bukan abang ubat jenis tu. Ubat rohani jiwa kita. Kan, hati kita penuh dengan macam-macam penyakit. Kan, ada penyakit riak lah, ada penyakit takabur lah, ada penyakit ujub lah, ada penyakit bakhil lah, ada penyakit tak redha dengan qada dan qadar Allah lah. Banyak penyakit. Maka setiap satu ada ubat-ubat dia. Ubat dia nantilah insya-Allah lah panjang umur, ada rezeki kita boleh belajar. Menghimpunkan dia, yakni yang mengarang akan kitab penawar bagi hati ini oleh Asy-Syaikh. Nama pengarang kitab penawar bagi hati ini. Kitab ni sangat masyhur. Boleh dikatakan sekenak tempat orang duk baca, orang duk mengajar kitab ni. Dan kita yang dah biasa mengaji tak apalah. Kan, kita ulang pula sekali lagi belajar mengaji. Kan, hak tak biasa mengaji lagi kitab ni, mai mengaji. Kan, dengar tengok lagu mana huraian dia. Jadi yang menghimpun telah mengaranglah akan kitab penawar ni, namanya oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir ialah Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalibil Indonesiu. Dia berasal daripada Indonesia itulah. Dan terkenal dengan panggilan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tu bawah tu dia kata Al-Mandiliyu, tu nama tempat dia lah, Mandili, di sebelah Indonesia sana. Khuwaidimu talabatil ilmi syarifi fil haramil makki. Khuwaidimu, khadam yang kecil. Kalau kata khadam kan, bermaksud khadam yang besar. Pangkat khadam dia tu, dia ni ni kata sifat tawaduk orang-orang alim ni kan. Dia menisbahkan diri dia, dia membangsakan diri dia sebagai khadam yang kecil. Ya, pangkat dia tak ada lah besar mana dia ni. Khadam bagi penuntut ilmu yang syarif, yang mulia lah makna al-ilmu ni. Dia ni ialah khadam yang kecil bagi pelajar-pelajar ilmu yang syarif. Banyak-banyak khadam, aku ni lah paling kecil sekali. Tu tawaduk dia. Dia menjadi khadam di mana? Dia berkhidmat di mana? Fil haramil makki, di negeri tanah haram Mekah sana tu. Syekh Abdul Qadir ni terkenal lah dengan alim dia. Dia duk mengajar di Mekah zaman tu, di Masjidil Haram dulu ni kan. Orang-orang kita hak berasal daripada Melaya, Malaysia ni, zaman dulu kalau naik pergi mengaji di Mekah, antara guru yang mesti mereka mengaji, mesti mereka belajar dengan Syekh Abdul Qadir ni. Baik, habis dari situlah. Baik, kita buka muka surat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi yang sangat mengasihani. Itulah asal reti terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji
ialah bagi Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan juga manusia supaya mengerjakan oleh mereka itu akan ibadat. Bermula segala puji yang 4 bahagian itulah ialah bagi Allah Ta'ala. Hamdu qadim li qadim, hamdu qadim li hadis, hamdu hadis li hadis, hamdu hadis li qadim. Semua 4 macam, 4 jenis puji-pujian tu, 4 bagai, 4 macam puji-pujian tersebut. Maka hakikatnya semuanya ialah kembali kepada Allah. Kenapa semua puji-pujian tu ialah kembali kepada Allah? Kerana Allah bersifat dengan kamal. Kamal tu pula kamal yang mutlak. Kerana Allah Ta'ala dia bersifat dengan sempurna. Kesempurnaan Allah mutlak semata-mata. Tuhan Allah, segala sifat-sifat yang ada pada zatnya ialah sifat kamal, sifat kamalat. Sambungan jamak dia kan, kita panggil kamalat atau kamal. Maka apa kesempurnaan, maka ditujukan kepada Allah. Maka puji-pujian ni ditujukan puji-pujian ni kepada Allah. Layak tak Allah Ta'ala menerima ataupun menerima puji-pujian? Jawabnya layak lah kan. Tanda-tanda kesempurnaan ialah Allah Ta'ala mesti ataupun selayaknya ditujukanlah segala puji-pujian tersebut kepada zatnya. Itu yang kata segala puji itu ialah bagi Allah tu. Baik, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia. Yang Allah Ta'ala dialah Tuhan yang telah menjadikan akan jin dan juga manusia. Jadi kata-kata ni berasal daripada satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan akan jin dan juga manusia melainkan supaya mengerjakanlah oleh mereka itu akan ibadat. Akan ibadat. Baik, jadi itulah diambil daripada ayat tersebut. Maka al-musannif jadikan sebagai muqaddimah dia, muqaddimah bagi kitab dia. Jadi menjadikanlah oleh Allah akan jin dan manusia. Dalam pentafsiran ayat ini berbagai-bagailah bentuk pentafsiran. Kenapa disebut dulu jin dalam ayat ni? Allah Ta'ala menyatakan akan jin dulu, lepas tu barulah manusia. Satu pentafsiran sebab kerana mula-mula makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ialah jin. Lepas tu baru dijadikan Tok Adam. Sebelum tu dah ada iblis tu keluarga jin lah. Jin tu kan, iblis tu dia dulu kan. Lepas tu baru Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam kan.
kemudian Tok Hawa, kemudian kita lah. Dan satu pentafsiran. Satu lagi ulama mentafsirkan kenapa disebut dulu lafaz jin, kemudian baru sebut manusia. Sebabnya ialah litaksir, kerana nak membanyakkan. Apa maksudnya? Bukan kata litashrif. Dia adalah kan, kalau kita sebut mula-mula sekali, kita sebut nama dia ataupun sesuatu benda, ada banyak sebab. Ada kadang-kadangnya sebabnya kerana nak mulia kan. Katalah ada 10 orang. Daripada 10 orang ni, mula-mula kita sebut nama dia tu dulu. Kemudian baru sebut nama orang lain. Kan? Pasal apa? Pasal apa kita sebut dia ni? Dulu-dulu mula-mula kita sebut nama dia. Yang tu orang panggil litashrif, kerana nak muliakan dia. Kan? Ramai-ramai yang hadir tu satu orang alim mai ada di situ. Kan? Ramai kalau nak sebut nama-nama ni. Kan? Jadi kaedah kita nak halah apabila kita nak meraihkan, kan, meraihkan orang hak mulia dulu. Kan? Ada orang alim, ada ulama, ada orang biasa-biasa macam kita ni. Takkan nak sebut nama orang biasa dulu. Sebut dulu, kan, yang berbahagia Al-Syaikh Al-Allamah, kan, Tuan Al-Haji. Ikutlah abang nama syekh tu. Lepas tu barulah orang-orang lain. Yang tu sebut dulu hak tu kerana nak muliakan dia, kerana dia mulia, dia orang alim. Hak ni disebut jin dulu, baru sebut manusia. Adakah sebab kerana jin ni mulia? Bukan. Nak banding dengan mulia manusia lagi daripada jin. Daripada kalangan manusia itulah nabi-nabi, rasul-rasul. Rasul yang paling mulia sekali baginda Rasulullah sallallahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin tak ada nabi, jin tak ada rasul. Kan? Baik. Jadi kenapa dalam ayat ni katanya ulama disebut jin dulu, lepas tu baru sebut manusia? Kerana jumlah jin tu lebih ramai daripada manusia. Pasal tu disebut dia dulu. Kan? Dan jin ni ramai dah. Banyaklah duk biak sungguh. Adalah jin Islam, adalah jin kafir, kan? Dia beranak pinak dia ni, nak dibandingkan dengan manusia, banyak dia lagi. Cuma tak nampak dengan mata kita aja. Kan? Kalau buka hijab, kan, diperlihat akan jin ni penuh ni apa? Kan? Nak lalu tepi, nak lalu jalan pun susah. Pasal apa? Banyak. Pasal itu disebut jin dulu. Dan kemudian baru sebut manusia. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala jadikan jin, Allah Ta'ala jadikan akan manusia, akhirnya, akibahnya, kesudahannya ialah supaya mengerjakan oleh mereka itu jin dan juga manusia akan ibadat. Apa dia ibadat? Ibadat ni ialah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukallaf kita. Mukallaf tu orang yang akil balik lah. Dan yang mana ibadat tersebut yang menyalahi akan hawa nafsu kita. Dan yang menyalahi akan hawa nafsu. Sebab ibadat ni, asas ibadat ni ialah kena lawan hawa nafsu. Itu asas buat ibadat. Ikutlah ibadat fardu ke, kan, ibadat-ibadat sunat ni ke.
nak boleh buat sesuatu perbuatan, amal, ibadat tadi, amalan soleh tadi, mesti kena lawan nafsu. Itu asas, itu tapak bagi ibadat. Kan? Selagi kita nak mengaji Quran, selagi masa tu nak mengantuk pun. Contoh kan. Mula sebelum nak buka kitab Quran, tak ada rasa ngantuk apa pun, sihat je. Celik mata luas. Hawa-hawa ambil Quran. Kan? Buka-buka kitab Al-Quran tu, hawa nak baca, dan dia menguap dah. Ai mana? Dan merasa mengantuk. Tu nafsu tu. Dah campur dengan setan lagi. Kan? Setan lah. Cerita nafsu yang duk ada dalam badan kita ni. Kan? Dia duk punya, duk suruh kita tak sah lah. Sebab ibadat ni ialah perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Dia tak sukalah kita buat ibadat nafsu kita ni. Jadi asas boleh buat ibadat ni, kena patah nafsu dulu. Jangan duk peduli ke dia, mengantuk ke, tak larat ke, letih ke, ikutlah. Kan? Tak jadi halangan, tak jadi gangguan untuk kita buat kerja ibadat. Jadi suatu perbuatan kalau dibenci oleh nafsu, bahkan nafsu duk ajak, disuruh duk saja je lah, maka perbuatan tu dipanggil namanya ibadat. Baik, lagu semayang lah kan. Kita nak makik mayang fardu subuh, kita hanya mengantuk yang amat, dengar orang bang kan, tengok lagu mana, nak lawan nafsu, ajak sambung tidur balik lah. Nafsu kata kan, kau bangkit dandan, tak peduli ke letih ke mengantuk kan, mesti kena semayang dulu kan. Tengoklah, boleh tahu, tengoklah, tengok ala baru bang, pejam mata sat lagi. Tidak, lepas habis orang bang jaga-jaga tidur balik kan, padahal jaga dah. Apa tu? Nafsu lah. Campur dengan setan lah sama kan. Kerana nafsu lah nak malas, nak bermalas-malas kan, daripada mengerjakan ibadat. Maka itulah dia satu amalan, satu pekerjaan yang didirikan, yang dilakukan oleh kita seorang mukallaf, yang mana perbuatan tersebut tak disukai oleh nafsu, maka namanya ibadat. Kan? Apa ibadat kita buat tentu ada rasa malas. Nak mayang berjemaah ni malas kan. Dengar-dengar orang bang nak keluar daripada rumah, nak main masjid, nak solat berjamaah, punya duk berkira nak pi ke dak. Sampai terus tu kita punya malas kan. Tak kat kita kata dengar orang bang terus start motor, terus pi, tak ada kisah, tak ada peduli dak. Dan duk ada kira-kira lagi nak pi ke dak. Kan? Kecuali sakit, demam tu cerita lain lah. Tak larat sangat-sangat dah, tak boleh buat apa dah tu kan. Ni bukan sakit, bukan demam, kita ni saja penyegan kita ya. Itu ibadat. Baik, jadi Allah Ta'ala nyatakan, terangkan dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala jadikan jin, Allah Ta'ala jadikan akan akan kita lah manusia, suruh kita buat ibadat. Adakah kerana Allah Ta'ala nak ambil faedah daripada amal ibadat kita? Tak. Allah Ta'ala maha suci daripada mengambil apa-apa faedah daripada hukum hakamnya. Siapa yang dapat faedah? Siapa yang boleh keuntungan buat ibadat tu? Kita. Supaya apa? Berbuat ibadat supaya jin dan juga manusia tadi beroleh keuntungan. Tu cara nak tafsir dia. Dapat keuntungan, dapat faedah daripada amal ibadat yang mereka lakukan. Apa faedahnya? Balasan pahala lah.
Nah, faedah daripada ibadat kita, balasan pahala syurga. Tu buah daripada ibadat, kehasilan daripada amal ibadat yang kita buat, kita dapat pahala. Kan? Pahala yang terbesar sekalinya ialah syurga. Tu je. Hak boleh keuntungan bukan Tuhan, kita. Kalau buat bolehlah untung. Kalau tak mau buat, tak mau nak sembahyang, tak mau nak puasa, atau ikutlah apa-apa lagi lah ibadat yang ada, kan, hak ruginya kita juga. Tu maksud ayat. Baik. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Dan lagi segala puji-pujian bagi Allah, selayaknya Allah dipuji, Tuhan kita. Dialah yang jadikan kita, hidupkan kita, bagi kita makan, bagi kita minum, kan, semuanya daripada Dia. Kalau tak reti nak berterima kasih, nak bersyukur, kan, maka tak ada orang dah jenis tak kenang budi kalau manusia sama manusia ni, kan. Orang berbudi, berbuat baik dengan kita, kita tak berterima kasih dengan orang hak dia berbuat baik dengan kita, duk celah, duk lawan dia, langgar perintah dia, kan. Jenis itulah ramainya kita ni. Ya, lagi yang sangat mengetahuilah ia Allah, ataupun Tuhan, dhamir ia kembali ke Tuhan tadi ni, akan perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati. Yang tersembunyi ni makna yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa yang ada dalam hati kita, ia bukan perkara yang zahir, yang dapat dilihat, kan, yang boleh dilihat dengan mata kasar kita, tak nampak. Patutkah maksud apa dia perkara yang tersembunyi dalam hati kita ni, yang tak dapat dilihatlah oleh mata kita, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui, yang melihat. Dua benda ni saja yang ada dalam hati kita, dua ni. Tak ada banyak mana, tapi butiran dia, juzuk-juzuk dia banyak. Secara kul, secara kasarnya, kan, dua macam, dua benda ni hak ada dalam hati kita. Pertama, kebaikan, kebajikan atau kebaikan. Yang keduanya ialah kejahatan. Hati kita ni dua macam ni, ya. Sama ada hati kita bersifat dengan sifat yang terpuji, atau adakah hati kita lah ni duk bersifat dengan sifat-sifat yang dicela oleh syarak, kan. Duk ada apa dalam hati kita? Ikhlas, kan, contohnya ikhlas, kan, buat amal ibadat apa semua ikhlas. Ikhlas bukan siapa boleh nampak. Yang mengetahui kata hati kita tu ada ikhlas hanya Allah Ta'ala sahaja. Buat amalan, buat ibadat macam-macam, kan, sah amalan tersebut, diterima amalan tersebut oleh Allah dengan syarat ada ikhlas, kan. Betul ke? Sama ada ibadat kita sehari-hari yang kita nak buat ni ada ikhlas ataupun tak ada ikhlas, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Manusia tak tahu. Manusia cuma nampak ibadat, amalan yang kita buat, tapi manusia tak sampai kepada dapat melihat atau boleh mengetahui, dan ada ikhlas atau tak ada ikhlas dalam hati seorang tadi. Itu mana Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada, ataupun perkara yang dalam perut kita ni benda jahat. Supaya ni lah, kan, perasaan ujub ke, sombong, megah, ego, kan. Takabur tu kehasilan daripada ujub, kan. Apabila ada perasaan besar diri, kan, perasaan ego,
maka dia akan menjuah, dia akan menghina, kan, akan orang yang dia rasa orang itu kurang pangkat dia daripada dia, kan. Contohnya orang kaya berasa megah sangat dengan kaya dia, kan, tak boleh tengok orang susah, jelek, hina dia ni kalau tengok orang susah, orang miskin, kan, benci, menghina sungguh, orang-orang yang susah. Contoh itu ujub. Takabur tu apabila ada perbuatan menghina, dia kata macam-macam, kan, ikutlah dia perli ke, kan, dia kata apa ke ikut suka dia ke, itu takabur, kan. Ikutlah dah segala bentuk benda baik atau benda jahat yang tersembunyi di dalam hati kita diketahui oleh Allah. Dan apabila diketahui oleh Allah, maka adalah balasan yang baik, Allah Ta'ala balas dengan pahala, kan. Yang buruk, yang jahat, maka dibalaskan dengan azab lah, dengan azab seksa dalam neraka esok-esok ni. Begitulah maksud dia. Dan segala mata yang khianat, ataf pada kata yang tersembunyi. Dari takdir kalamnya lagi yang sangat mengetahui ia akan segala mata yang khianat. Jadi maksud mata yang khianat ni, iaitu mata yang memandang akan yang haram. Itulah erti maksudnya sekarang. Murad mata yang khianat iaitu mata yang memandang atau yang melihat akan perkara yang haram. Tak kisahlah sama ada dia lihat suatu perkara yang haram tadi, kan, secara sembunyi-sembunyi, orang lain tak nampak, orang lain tak tahu, dia duduk kelin ya, tengok benda haram tadi, ataupun sama ada dia melihat perkara yang haram tadi secara nyata, terang-terangan di hadapan orang, dia tengok dia buat benda maksiat, melihat perkara yang diharamkan. Itu maksudnya yang khianat. Umumkan makna yang khianat, takut saat lagi kita salah faham, kita kata maksud yang khianat terkhusus kepada melihat dengan secara sembunyi-sembunyi. Bukan lagu tu kehendaknya. Maksud mata yang khianat ialah mata yang melihat akan perkara yang haram. Abuh makna lagu tu. Allah Maha mengetahui, kan. Tak kiralah kita tengok maksiat tadi, kan, secara sembunyi-sembunyi ke atau secara zahir, terang-terangan ke, serupa tu je. Hukumnya ialah dosa. Itu maksiat mata nama dia. Dan lagi akan bertanya ia Allah daripada pendengar, daripada pendengar, yakni sifat pendengar ada di telinga kita tu. Dia eja dengar apa pen, dan juga penglihat yang ada di mata kita tu. Dan lagi akan ditanya Ta'ala, yakni di akhirat esok, bila akan disoal, wa tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Tu baca surah tu. Inilah musannif ambil daripada ayat tu. Apa dia makna dia? Dan lagi akan disoal, dan lagi akan ditanya esok-esok ni lah. Bila negeri akhirat esok masa kita dibicarakan di mahkamah Allah esok, seorang-seorang esok, seorang-seorang setiap kita ni, maka kita akan disoal oleh Allah. Apa yang akan disoal? Anin na'im, daripada segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita,
Kita buat apa dengan nikmat tersebut? Soalan tu. Kan? Contoh nikmat ni, mata. Nikmat boleh melihat. Boleh melihat kerana kita ada sifat pelihat. Nikmat boleh mendengar. Kenapa kita boleh mendengar? Pasal ada satu sifat pendengar di telinga, gegendang telinga kita. Itulah. Ya Allah Ta'ala jadikan pada kita, nikmat kan? Boleh dengar macam-macam lah selama hidup kita ni. Boleh tengok macam-macam lah kan? Itu nikmat, perkara yang kita ambil guna, ambil manfaat dengan dia. Itu nikmat Allah Ta'ala. Semua akan disoal balik kan? Semua esok tunggulah. Disoal apa? Ditanya apa? Kan? Ada apakah lah? Katalah contohnya telinga kan? Apakah yang engkau dengar dengan telinga kamu? Soalan lagu tu. Kalau mata pula, apa yang kamu lihat dengan mata kamu? Kan? Allah tanya kita balik. Sekejap lagi mata bercakap, telinga bercakap, mulut bercakap, tanpa kita boleh kontrol dah. Kan? Sekejap lagi telinga bercakap lah. Kan? Sekian maksiat yang dia dengar hari bulan berapa begitu, habis dia cerita, telinga dia cakap, diizin Allah untuk berkata-kata. Lagu itulah mata kita kan? Allah Ta'ala suruh mata tu bercakap, maka mata tu akan bercakap. Mata ni lah duk tengok benda haram hak tu, benda haram hak ni, patang lepa, tak kira masa mana kan? Tak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala kan? Duk tengok benda haram tu, dia cerita satu-satu sampai habis. Itu yang akan ditanya esok ni. Kan? Kecuali kalau kata kita buat ibadat, kan? Jawabnya pahala. Kan? Telinga pun kata, telinga ni lah duk pergi dengar orang mengajar. Dia cakap, telinga sendiri bercakap. Lagu mana tak tahu, esok kita boleh tahu. Akhirat esok cakap lagu mana kan? Lagu mulut kita bercakap kan, macam mana lidah kelakuan tu, macam mana maksud dia tu kan? Tapi yang pasti dia akan mengaku apa yang kita buat dah. Telinga akan mengaku hak benda baik kita dengar pun dia akan kata, dia akan cerita, dia akan khabar. Hak benda jahat kita dengar pun, duk dengar orang mengumpat, duk dengar orang mohong, duk dengar orang fitnah apa semua ni kan? Telinga tu juga akan cerita satu. Tu maksudnya lah. Dia kata akan ditanya, akan disoal, kamulah akan ditanya berkenaan tentang nikmat yang Allah jadi ni. Baik. Begitulah. Dan hati, apa dia lagi yang lagi akan ditanya? Hati kita dan lainnya, lain daripada yang tersebut. Apa maksud lain? Yakni daripada segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Itu murad, maksud lainnya. Semua nikmat-nikmat yang kita ada hari ini kan, tak kira lah nikmat telinga ke, mata ke, lidah ke boleh bercakap, tangan yang boleh buat kerja ni, kaki yang boleh bergerak geri, berjalan ke sana ke sini, hatta hati pun akan disoal. Kan? Akan ditanya, Allah akan tanya hati kita, maka hati kita tu akan jawab. Dalam hati ni apa dia? Duk ada apa? Duk ada hasad dengki kah? Kan? Ataupun duk ada redha kah dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri kat kita? Kan? Kalau berdengki dengan orang ni, berdengki dengan orang ni, sakit hati sangat kan? Tak boleh tengok orang senang sikit, mulalah kan berasa sakit dalam hati kan? Mulalah mulut tu duk mengata, mulalah nak buat ke mana, nak menanya orang hak dia dengki ni. Ada saja kan, duk cari, duk buat kerja dosa, duk buat kerja maksiat, ya kerja kita. Baik, itu juga akan ditanya. Kalau jawapan dia baik, jawabnya pahala. Kalau jawapan dari anggota-anggota kita
tadi ialah jahat yang kita buat, jawabnya azab neraka. Itulah maksud dia. Bukan tanya saja, tanya nak balas ni. Kalau jawapannya hang buat kita buat benda baik, Allah balas dengan baik. Tapi kalau tanya lepas dia tanya tu jawapannya duk dengar benda haram, lidah kira duk mengumpat, duk mengata orang tak ada kerja lain lah kan. Kira duk bergosip, kira duk orang panggil hari ni membawang tu kan, duk kira duk pecah cari aib orang lah, duk cerita keburukan orang lah. Tak senang hati kalau tak mengumpat orang. Tunggulah esok lidah ni juga akan menjawab esok ni kan. Hak ni lidah ni kata esok sekian hari orang duk mengata orang ni, duk mengata agak orang ni kan. Jawapan dia azab Allah. Itulah jawabnya. Balasannya baik. Bertanya itu di mana? Ta'alluq pada kata bertanya ia tadi. Pada hari kiamat, esok-esok ni lah akan disoal, akan ditanya kan. Bila? Di hari kiamat. Masa mana tu di hari kiamat? Di padang mahsyar. Kita mangkit-mangkit, pakak keluar daripada kubur kita masing-masing, pakak duk berjalan, mana yang kena hisap dihisap kan. Kecuali yang tak kena hisap kan, dia dapat masuk syurga bi ghairi hisab kan. Tu beruntung dia takkan masuk pada mahsyar kan. Dia akan direct terus pergi ke titian sirat kan, terus boleh meniti dengan senang titian sirat tu kan, langsung dapat masuk syurga kan. Tapi nak boleh setera tu susah lah kan. Kalau duk banding dengan kita yang hidup, kita malas kerja ibadat ni, yang duk kira asyik dengan duk buat maksiat je, terus duk harap lah dapat masuk syurga bi ghairi hisab. Kebanyakan kita hanya dapat masuk syurga setelah dihisab. Kena masuk pada mahsyar beratus-ratus ribu tahun. Bukan sehari dua duk berdiri di pada mahsyar tu. Nak boleh sampai giliran kita diadili di mahkamah Allah esok kan. Yang menghakimi kitanya esok ialah Allah. Penuh dengan saksi-saksi yang ada. Ada saksi yang menolong, ada saksi yang memudaratkan kita kan. Mudah-mudahan saksi-saksi kita masa dibicara esok ialah daripada kalangan saksi yang menolong kita, boleh membantu kita untuk dapat masuk ke syurga kan. Kita duduk semayang di masjid-masjid kan, di mana tanah, di mana bumi yang ada kita solat kan. Mudah-mudahan bumi tersebut esok akan menjadi saksi menolong kita kan. Dia nilah semayang di atas aku, jawabnya bumi esok tanah ke lantai masjid manalah tempat yang kita duduk solat. Itu esok kita perbanyakkan semayang di merata-merata tempat kan. Tu yang lepas kita semayang fardu, nak semayang sunat pula disuruh beralih pergi semayang tempat lain kan, supaya perbanyakkan saksi yang boleh menolong kita kan. Hak tak tahannya saksi kita esok ni saksi yang memudaratkan kita teruklah kan. Mata ni saksi ni, malaikat antara saksi, anggota-anggota kita antara saksinya, bumi tanah antara saksi. Saksi yang terbesar ialah Allah Ta'ala kan, melihat, mengetahui setiap apa yang kita dah buat. Baik. Kemudian dan salawat dan juga salam adalah keduanya, salawat dan juga salam ialah bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat tu terjemahan dari ayat tu ni. Baik, tengok sekali lagi kita ulang. Dan bermula salawat
mubtada khabar lah. Ni orang panggil khabariyah lafzan, tetapi du'aiyah maknan. Segi perkataan kan, perkataan nak mengikhbar, nak memberitahu kepada kita, al-musannif nak memberitahu kepada kita bahawasanya dia bersalawat dan juga memberi salam kepada baginda Nabi. Tu ikhbar, khabariyah lafzan. Tapi makna dia, makna perkataan musannif ni ialah mengkehendaki apa? Doa. Seolah-olahnya, tak ada lah tulisan dah, tapi seolah-olahnya al-musannif dia kata Allahumma salli wa sallim, ya Allah, kau kurniakanlah rahmatmu dan engkau kurniakanlah akan keamanan, keselamatan ke atas baginda Nabi Muhammad. Makna lagu tu. Sebab tu lepas tu imam baca doa, tak kira lah doa dalam semayang ke, doa luar semayang ke. Dalam semayang tu doa kunut tu. Dalam semayang kan duk baca doa kunut semayang subuh kan. Allahumma hdina fi man hadait kan. Last sekali tu imam pun berselawat, wa sallallahu ala sayyidina, sampai habis. Itu subhanallah, dan telah bersalawat oleh Allah. Itu fi'il dengan fa'il kan. Dan tu juga dia panggil khabariyah lafzan. Tu orang panggil, kita nak ikhbar bi anna Allah shalla ala nabi, akan bahawasanya Allah Ta'ala telah bersalawat ke atas baginda Nabi. Tu asil maksud dia kalau kita nak hurai reti dia. Tapi maknanya bukan begitu. Makna dia wasallallahu tu fi'il madhi kan. Jumlah tu jumlah fi'liyah dia panggil. Ni makna dia berdoa. Seolah-olahnya ti imam tu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasallam tu seolah-olahnya Allahumma sallim alaih, ya Allah, engkau berilah keamanan, keselamatan ke atas baginda Nabi Muhammad. Itu sebenar makna dia. Sebab tu kata ulama, apabila tu imam baca, ikutlah doa kan. Dalam semayang kan, seperti doa kunut tadi ni, ataupun di luar daripada doa kunut tadi ni, kita sunat kata amin. Tak payahlah kita nak ikut imam kata wasallallahu, kita wasallallahu juga. Tak kena kata lagu tu. Nak kata boleh, tak ada masalah. Sebab tu lah semayang doa kunut, hukum fiqah kata apa? Kita mengerti kitab fiqah pula sikit kan. Hukum fiqah dia kata disunatkan bagi makmum di belakang mengaminkan salawat tu imam. Pula kan, mengaminkan salawat tu imam. Mana imam kata wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita amin. Hak di luar sembahyang pun sama. Lepas-lepas selesai sembahyang fardu ni kan imam baca doa kan. Lah kali tutup doa dengan selawat kan. Wassallallahu ala sayyid. Kitanya terus ada turut sekali kan. Wassallallahu juga kita pun. Jumlah tu jumlah khabariyah sungguh. Tapi makna doa. Apabila doa, apabila kita berdoa kan sunat kata amin. Kan? Disuruh kita mengaminkan doa. Maka sunatlah kita kata amin. Imam tak apa dia wasallallahu ala sampai habis tu kita pun amin rabbal alamin. Habis sudahlah. Nak selawat juga selawatlah, tak apa juga, boleh. Kan nak turut imam kata wasallallahu pun boleh kata setengah ulama. Tapi nak faham apa itu doa pada makna. Pada maknanya dikira doa. Macam mana huraian dia? Itu lagu anak abang tadi. Baik. Cumanya sebab apa yang kita berselawat juga, kata setengah ulama, sebab apabila kita dengar orang berselawat, maka sunat kita berselawat. Ada hukum tu kan. Terpulang kata ulama, nak selawat sekali dengan imam sekali, imam kata wasallallahu, kita wasallallahu boleh juga. Ataupun tak mau selawat sekali dengan imam, macam kita kata itu doa. Imam berdoa, makmum sunat mengaminkan doa imam. Betul hukum fiqh lambat doa kunut tu kan. Makmum disunatkan mengatakan amin.
dengar imam selawat sampai habis, kita pun amin. Tak sunat kata wasallallahu. Sampai lagu itulah permasalahan hukum dia. Baik. Habis tang tu kan, terang sikitlah kan tak. Jadi dan salawat dan juga salam, mudah-mudahan adalah keduanya salawat dan juga salam bagi Nabi kita Muhammad lah maksudnya, yang dibangkitkan yakni oleh Allah. Apa maksud dibangkitkan? Yakni yang dijadikan Rasulullah. Allah Ta'ala telah melantik Nabi Muhammad menjadi utusannya. Kalau bahasa mudah kita, bahasa kita lah, jadi postman Allah Ta'ala. membawa wahyu ayat-ayat Allah disampaikan kepada siapa? Postman ni nak hantar, utusan ni nak hantar wahyu Allah ke siapa? Kepada kita sekalian makhluk. Itu makna dia tu. Kepada siapa ni? Kepada sekalian alam. Kepada sekalian alam. Maksud sekalian alam ni irsalut taklif dua. Kalau irsalat tashrif masuk dengan malaikat pun dikira sekalian alam juga kan. Tapi kalau kata dia panggil irsalat taklif, dia panggil akan sebagai utusan nak menjadikan orang yang disampaikan wahyu Allah tu sebagai seorang mukallaf. Dia dua. Yang pertama terdiri daripada jin. Yang kedua kita lah yang terdiri daripada manusia. Dua kita ni daripada as-siqalain ni yang memberat akan syurga dan neraka. Dua ni lah yang dipaksakan mematuhi setiap perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib. Dipaksa supaya mentaati segala larangan-larangan Allah. Perkara apa yang diharamkan kena tinggal. Dua makhluk ni. Pertamanya jin. Jin pun ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang beriman, ada yang kufur iman. Samalah lagu kita manusia ni. Ada manusia yang taat, ada manusia yang engkar, kan? Ada manusia yang kufur, ada manusia yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Semua ni disyariatkan segala hukum hakam tadi kepada mereka. Suka tak suka, mesti beriman kepada Allah. Walaupun orang tak beriman, tapi tuntutan suruh beriman tetap ditujukan kepada puak-puak kafir yang tak beriman ni. Tu maksud dia. Berkaitan tentang hukum farad, kan? Segala kewajiban seperti suruh sembahyang fardu sebagainya tu, semuanya dituntut. Tak kira memang hang patuh, hang buat, hang tak buat ke, hang buat ke, hukum suruh sembahyang tu semua tertuju ke atas setiap kepala kita, orang yang mukallaf. Laki-laki baik, perempuan baik. Sebab apa? Diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad kita jadi utusannya. Kerana rahmat. Kerana menjadi rahmat kepada sekalian alam, kepada yang beriman. Nak faham maksud rahmat ni? Rahmat yang macam mana? Kepada mereka yang menyambut akan dakwatul Rasul, yang menerima akan dakwah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasul dua lah. Pertama, mengajak beriman kepada Allah, maka kita pun beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah tu, baginda Nabi jadi rahmat kepada dia. Lagu mana rahmat? Rahmat buat kita yang beriman ni, iaitu di dunia mendapat rahmat daripada Allah.
di akhirah kita mendapat rahmat daripada Allah. Tu masuk rahmat bagi sekalian alam. Dan puncanya daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab itu kan kita yang boleh beriman, kita kenai Islam, kita kenai hukum hakam syariat, kan, asal daripada Nabi kita. Nabi kita lah duk mengajak, kan, Nabi kita lah pada masa hidup hayatnya, kan, duk berdakwah, duk menyampaikan wahyu-wahyu Allah, kan. Apa yang ada pada kita ni sambungan daripada apa yang Nabi kita duk berdakwah, duk mengajak, kan, duk menyeru mengajak kita. Kalau tajuk iman, Nabi kita mengajak kita beriman kepada Allah. Maka Nabi kita je rahmat kepada kita. Kita memperoleh rahmat, kan. Lawan rahmat tu celaka. Nak faham maksud rahmat tu? Dan dunia dapat rahmat Allah. Allah kurniakan rahmat pada kita yang taat ni. Dunia ni lagi dapat rahmat macam-macam. Dapat diberi lagi faham, reti, diberi ilmu, dipermudahkan, dipelihara daripada timpa balak musibah. Tengok macam umat zaman dulu. Umat Nabi-Nabi zaman dulu, kalau engkar dan timpa balak terus. Kalau buat dosa je, dan mailah apa musibah, apa bala, nak kifarat dosa depa, atas dunia, kecuali mereka taat kepada Allah. Kita yang dapat yang taat, yang beriman, kan, patuh apa hak Tuhan suruh kita buat, segala yang Tuhan tegah kita tinggal ni, dapat rahmat dari Allah. Tuhan pelihara daripada bala, Tuhan pelihara daripada musibah yang berpunca daripada dosa yang kita buat tu tak ada pada kita. Dunia, rahmat di akhirat, syurga lah. Itu maksud dia rahmatan lil alamin. Kemudian bagaimana orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman, dia tak akan dapat rahmat Allah, kan. Dia tak akan dapat rahmat Allah. Orang kafir duduk dalam keadaan rahmat Allah kah? Mana ada, kan. Rezeki, kekayaan, kesihatan yang ada pada mereka bukan sebab kerana mereka tu dia patut taat kepada Allah, dengan sebab kerana dia patut beriman kepada Allah, bukan. Mereka kafir, tapi tetap Rahman Allah. Bismillahirrahmanirrahim tu, aduk baca bismillah tu. Ar-Rahman tu al-Mun'imu tu, Allah Tuhan yang memberi nikmat, kan, sebesar-besar nikmat. Sama ada orang tu orang Islam ke, sama ada orang tu orang kafir ke, itu rahmatnya. Tapi di akhirat orang kafir dapat rahmat tak? Tak lah. Kalau dapat rahmat, dimasukkan ke syurga. Tapi kalau tak dapat rahmat Allah, jawabnya neraka. Itu maksud. Apabila kita talaqi, atau kita panggil apa? Ijabatu da'watir rasul. Apabila dakwah baginda Rasul mengajak kita beriman, mengajak kita taat kepada Allah, kita terima, kita sambut, maka ketika itu Nabi Muhammad jadi rahmat kepada kita, bukan jadi laknat celaka atas kita, tak. Jadi kebaikan untuk kita dunia dan akhirah, keuntungan. Itulah makna rahmat tu, kan, kepada kita dunia dan juga akhirah. Beruntunglah siapa dia yang taat, siapa yang beriman, tak rugi. Memang itulah sepatutnya. Tak rugi kita solat, kita puasa walaupun dalam keadaan susah payah, letih, sakit, demam, mayang juga, kan, tak rugi, kan, boleh pahala, kan, dapat rahmat Allah dunia dan juga akhirat. Hak rugi orang tak semayang tu. Hak rugi orang kafir, tak mau beriman tu, ada sangka depa betul ya tu. Baik. Jam tu duduk tak mana, tak tahu. Sejam lagi kan lebih dah. 9.30 10.30, sejam dah no. Tak habis juga mukadimah ni. Baiklah, kita berhentilah setakat itu nah. Kita berhenti pada kata yang bersabda ia
bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Kita baca sikit-sikit Jadi kita berhenti pada kata yang bersabda. InsyaAllah kita akan sambung lagi bulan depan. Ikutlah minggu kedua dan minggu keempat. Baik, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. Kita berehat 10 minit InsyaAllah 10 minit.